Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita tengok dulu channel ni dan kita fikirkan sama-sama. Jom kita fikirkan. Ada riwayat, sebahagian riwayat, betul ada sebahagian riwayat Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad merujuk kepada nama-nama Allah. Ada sebahagian riwayat menyebutkan yang demikian. Ha, Mim, ada riwayat salaf yang merujukkan dia nama-nama Allah. Kita tengok ni semua ada ni. Ni semua ada. Kalau ini ada, apa sahaja tak boleh tambah kepada huwa? Extension sahaja. Extension, tambah sikit, masuk hu, a dalam tu, selesai masalah. Tuan-tuan, kalau pintu ni dibuka sampai bila ni? Nanti ada orang dia nak zikir, dia zikir alif 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 alif. Orang lain pula lam 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 lam, mim 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 mim, ha 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 ha. Apa ni? Alif, lam, mim, ha, mim, ta, sin, ta, sin, mim, kaf, ha, ya, ain, sad. Begitukah zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW? Sabar. Dia nak buka pintu, nak katakan zikir ni boleh. Dalam sebelum sampai ke situ, dia telah membuka banyak pintu-pintu lain lagi. Tafsiran ada, pandangan-pandangan ada. Tapi nak namakan Allah Subhanahu Wa Taala, nak seru Allah Subhanahu Wa Taala, berulang-ulang memanggil Allah Subhanahu Wa Taala, ikutlah apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan juga dalam Sunnah. Itu yang paling selamat. Kita bukan cerita tentang hai'ah tadi kan, hai'ah yang menari dan sebagainya yang sebut. Tuan-tuan bayangkanlah, tengoklah sifat sahabat Nabi SAW dalam riwayat dalam musannaf disebutkan. Abdullah bin Abbas hari raya pergi ke masjid, tengok orang bising-bising zikir. Tanya apa hal ni? Dia marah. Ada sahabat Nabi SAW yang ada seorang tekong orang lain berzikir, angkat suara, marah. Baik kamu kira dosa-dosa kamu. Apabila Nabi SAW ayat amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt, sahabat tertukar, wa bi rasulika alladhi arsalt, Nabi kata tak, wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Nampak tak kesungguhan para sahabat nak dekat dengan Nabi SAW? Kalau mereka duduk dan mereka pergi ke majlis yang satu orang tengah zikir-zikir, bangun pusing, menari, golek-golek, apa sahabat Nabi nak buat? Tak kenapa nampak? Agama apa ni? Jadi ini bukan, sebab tu saya nak jawab kepada soalan Ustaz Mak Rizal. Dia bukan pasal khilaf, tak apalah boleh buat apa orang nak buat. Bukan tentang khilaf, bukan tentang pandangan. Carilah hujah. Kalau ada hujah yang kita sebut, Allah, huwa. Sampai di sini, anda takhasus di dalam Al-Quran, dalam Sunnah, dalam Syariah, dalam fiqh, dalam usul, dalam apa sahaja, wajib ke atas anda melawan mereka. Kalau tidak, jangan cerita kata anda pegang dengan takhasus menjiwai Al-Quran dan Sunnah. No, samuan mencabar Al-Quran dan Sunnah. Sehingga ke tahap dia nak kata, sampai satu tahap, tak payah lagi ikut zikir Nabi. Apa sahaja takhasus kamu di dalam pengajian Islam, apa sahaja bidang yang kamu jiwai dalam pengajian Islam, kamu kena bangkit, kamu kena pertahankan, kamu kena kata ini adalah jalan-jalan yang sesat. Saya minta maaf, saya marah. Tapi kalau sampai ke tahap ni, saya tak boleh bersabar. Ini betul-betul mempermainkan agama. Kalau dia sampai ke tahap nak kata tinggallah apa yang Nabi ajak, ini level lain, up lagi, tak sab. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tadi, kata dia marah. Dalam part ni, kata dia marah. Sebab apa? Sebab tasawuf adalah jalan-jalan mensucikan jiwa. Jalan-jalan mensucikan jiwa. Kalau kata marah, Rasulullah itu sendiri di dalam memperjuangkan sunnah hadapi lebih buruk dari itu. Lebih buruk, lebih berat. Ujian Rasulullah lebih berat. Dan Rasulullah tak pernah kata pun dia marah. Tak pernah pun. Kalau betul anda letak diri anda di tempat yang anda rasa anda betul. Tapi cuba tengok belakang makhluk Allah ni bersusun kitab. Cuba tengok kitab ni, bersusun kitab. Sebab itu
Aku katakan sebenarnya, apabila ilmu diukur mengikut tebalnya kitab, lebar, panjang kitab, menunjukkan dia itu berilmu dan hebat, inilah akibatnya. Kalau zikir huwa itu salah, kalau rahsia-rahsia di dalam alif setiap huruf itu salah, maka salah juga Ibnu Arabi. Yang mana Ibnu Arabi itu, siapa yang tak kenal Ibnu Arabi, adalah wali kutub pada zamannya. Ibnu Arabi mengajarkan tawajuh pada setiap huruf. Huruf alif, huruf ba, huruf ta, huruf nun, huruf kaf, ha, ya, ain, sad. Bukan sebagaimana yang dia katakan bahawa kita amalkan huruf alif, 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 ba, 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 ha, ha, ha. Itulah menunjukkan sebenarnya ceteknya ilmu. Makin tinggi belajar, makin bodoh. Sebab tu banyak orang mengatakan, guru-guru tasawuf mengatakan, makin banyak kita belajar, makin banyak lagi yang kita tak tahu. Tapi bila rasa makin banyak belajar, makin banyak tahu, sebenarnya tak tahu apa-apa. Sebab tu di dalam menguraikan erti huwa itu diajarkan oleh orang-orang tertentu pada orang-orang tertentu, khususnya di dalam takrikat, di dalam mempelajari hakikat, di dalam mempelajari sir dan sirusir. Secara simpelnya, jika huwa itu dikatakan sesat, jika huwa itu dikatakan tidak ada, sekarang aku tanyakan, surah Al-Ikhlas itu, kesemua surah Al-Ikhlas itu bercakap dari hal huwa. Yang huwa itu diisbatkan kepada dia, Allah itu. Allah itu, huwa itu yang bersifat Allahus Samad, yang bersifat lam yalid walam yulad, yang bersifat walam yakul lahu kufuwan ahad. Huwa itu yang bersifat dengan sifat-sifat itu. Yang ni dia itu Allah, Allah itu dia, yang bersifat dengan sifat-sifat dia. Apa yang masalahnya? Dalam ayat Kursi ada menyebutkan bermula dengan Allahu. Apa Allah itu? Huwa. Biasanya ijazah huwa itu diberi oleh guru-guru hakikat dan makrifat. Orang yang mempelajari dan mendalami ilmu suluk. Sekarang awak bukan ahli suluk. Awak bukan mengamalkan suluk. Awak tidak pernah berkelambu. Belum lagi bercakap awak tak pernah duduk gua, duduk hutan. Tak pernah berzikir di atas batu, di tengah-tengah laut. Tak pernah. Awak tak pernah uji diri awak sendiri untuk uji sejauh mana cinta Allah, cinta awak kepada Allah. Tak pernah. Bahkan zikir suluk itu pun kamu tak pernah buat. Yang ni duduk dari lepas suluk itu basicnya, dari lepas isyak hingga ke subuh dengan la ilaha illallah. Dan pada penutupnya dia hanya mendiamkan diri dan mengatakan huwa di dalam jiwa, menghayati erti huwa itu. Apa yang dihuwakan? Yang dihuwakan adalah sifat-sifat Allah itu. Sama ada melalui 99 sifat, sama ada melalui sifat 20, sama ada melalui apa-apa kenyataan. Maka ia mengatakan huwa. Yani itulah, dialah, kebesarannya lah, keagungannya lah, maha kasih sayangnya lah, maha cintanya lah. Awak tak pernah buat suluk, tak pernah amalkan suluk, tak pernah berkelambu 7 hari 7 malam, tak pernah. Awak cuma nak besarkan, nak agungkan sijil-sijil PhD yang awak ada.
Awak belajar pun ditanggung oleh duit masyarakat itu sendiri, termasuk duit fakir miskin. Begitu ke cara awak nak bahasakan guru-guru tasawuf, guru-guru yang bawa jalan tarikat dan hakikat. Begitu ke jalan awak sebenarnya sebagai Islam untuk merendah dan melecehkan ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh para wali yang terdahulu. Sehingga tarian sufi pun awak kata itu salah. Rumi menari kerana cintanya kepada Allah Ta'ala, kerana asyiknya kepada Allah Ta'ala. Rumi menari sehingga hari ini tarian Rumi itu sangat terkenal di luar negara. Sangat terkenal. Mereka mengamalkan tarikat, mengamalkan jalan-jalan tarikat dan segala-gala perkara yang berkait dengan menuju rasa cinta kepada Allah Ta'ala. Sekarang, jalan mencintai Allah, jalan kerohanian itu adalah jalan yang berkait dengan kalbu, berkait dengan rasa, bukan berkait dengan akal, berkait dengan otak, berkait dengan logical. Awak bercakap atas logical. Awak tak pernah melalui rasa di dalam mencintai. Belum lagi tanya adakah Allah sudah menyaksikannya di dalam rasa, di dalam laduni, di dalam kasyaf, di dalam tauhid, di dalam makrifat. Belajarlah buku sebanyak, tengok berapa banyak buku yang disusun. Susunlah buku berapa banyak pun. Bahkan segala buku yang ada tu, segala kitab yang ada tu, pada zaman Nabi tidak ada. Kenapa tak kata itu bid'ah? Zaman Nabi tak ada tu. Zaman Nabi yang ada adalah Al-Quran dan Rasulullah itu sendiri. Bahkan Al-Quran juga belum dijilidkan. Kenapa tak kata kitab-kitab yang bersusun itu bid'ah? Itu bid'ah lah tu, sesuatu yang baru, yang tidak ada, yang hanya ada selepas zaman Nabi. Bid'ah. Jangan mudah mengatakan zikir huwa itu sesat sedangkan awak bukan ahli hakikat. Ada sekian banyak jalan-jalan hakikat, jalan-jalan tarikat, Naqsabandiyah, Khalidiyah, Alawiyah, Muhammadiyah, Ghazaliyah. Ada banyak jalan-jalan hakikat. Awak pengikut hakikat yang mana? Awak orang tarikat yang mana nak bercakap dari hal hakikat? Mufti Negeri Sembilan membenarkan zikir huwa dan mengatakan bahawa bagi orang yang sudah sampai ke makam-makam tertentu, dia akan berpegang kepada zikir huwa kerana memahaminya. Melihat dan menyaksikan dan merasakannya, diijazahkan oleh guru kepada murid. Selepas melalui jalan-jalan penyucian jiwa, penyucian diri, penyucian rohani, penyucian minda, Allah itu tidak boleh dikenal dengan akal. Tidak boleh dikenal dengan akal. Allah itu dikenal dengan jiwa, dengan hati. Kerana akal, berapa banyak pun kamu baca, akal tidak akan sampai di dalam mengenal Allah Ta'ala itu. Sekarang aku contohkan macam ni. Aku rasa contoh yang aku bagikan paling mudah, paling simple. Tak payah susah-susah. Kalau dia katakan huwa itu salah, beginilah aku contohkan. Kalau contoh aku salah, itu terpulang. Baiklah. Jika kamu mencintai Allah itu, diandaikan kamu mencintai seseorang itu, sebagai contoh, kamu nak panggil dia sayang, kamu nak panggil dia kasih, kamu nak panggil dia cinta, kamu nak panggil dia manja, kamu nak panggil dia huwa, kamu nak panggil dia hu, kamu nak panggil dia apa pun. Siapa yang boleh kata kamu salah? Itu apa yang kamu rasa, pertalian kamu dengan Allah Ta'ala. Seseorang yang asyik dan cintakan Allah Ta'ala itu, memanggil Allah Ta'ala itu, mengatakan Allah itu kekasihmu, dan mengatakan Allah itu huwa. Apa yang salah?
Sebab itu peribadi dia dengan Allah Ta'ala, dengan Khalik, dengan pencintanya. Itu peribadi sang pencinta pada yang dicintai. Dan hak Allah Ta'ala untuk berikan dia apa pun sebenarnya anugerah. Sama ada karamah, jalan-jalan kesufian, jalan-jalan kerohanian, jalan-jalan kewalian. Itu hak Allah Ta'ala. Awak siapa sebenarnya nak menjatuhkan hukum sedangkan awak tak berjalan di jalan tu? Firman sabda Nabi, janganlah kamu menjatuhkan hukum sedangkan kamu belum masuk di dalam golongan tu. Kamu tak masuk di dalam golongan tu, kamu tak tahu, kamu tak rasa. Jadi jangan kamu jatuhkan hukum. Kamu tak boleh katakan seseorang itu gila selagi kamu belum masuk, kamu sendiri belum gila. Orang gila pun tak tahu dia gila. Kamu yang hukum dia gila. Orang gila kata kamu yang gila. Itu je sebenarnya. Kerana jalan cintakan Allah. Jalan orang-orang yang sudah Allah pilih. Kita ada Bayazid, Yazid Bastami. Kita ada Zunnun. Kita ada Misri. Itu semua wali-wali akbar. Kita ada Halaj. Kita ada Wali Sembilan. Kita ada Sunan-Sunan. Kita ada Tok Kupalo. Kita ada Tok Kenali. Yang terkenal dengan jalan-jalannya, yang apabila difikirkan secara hukum, ia mencari adat berlawanan dengan hukum. Tapi beranikah kita menafikan bahawa jalan-jalan yang mereka bawa itu menyebabkan kewaliannya gugur, sedangkan seluruh umat mengaguminya dan mengetahui dia adalah wali? Kamu siapa sebenarnya? Apa yang kamu tahu? Kamu bukan ahli tarikat, bukan Naqsabandi, bukan Ghazaliyah, bukan Alawiyah, bukan Muhammadiyah, bukan Fatamiyah. Kamu bukan Khalidiyah, bukan. Kamu siapa sebenarnya nak menjatuhkan hukum? Kamu tahu atau tidak? Kamu tak tahu tentang seni bela diri HB, PWHB. Kamu tak tahu. Macam mana kamu boleh bercakap tentang HB, PWHB? Apa yang kamu tahu? Apa yang kamu tahu tentang jalan tu? Kamu ahlikah di dalam HB, di dalam PWHB, di dalam jalan-jalan kerohanian sebagai contoh? Kamu tak tahu. Kamu orang luar. Apa yang kamu tahu? Apa yang kamu tahu? Kamu nak tunjukkan tebalnya sijil kamu. Nak ukur sijil kamu dengan kaliper. Ni kaliper. Kamu nak ukur sijil kamu dengan kaliper. Nak bagi tahu kamu hebat. Sehingga mufti membenarkan. Mufti itu orang yang faham tentang jalan-jalan tarikat, jalan-jalan hakikat dan makrifat. Kamu pula nak kata mufti itu salah, maka itu tidak disunahkan. Kamu dah ukur kitab-kitab kamu dengan kaliper. Ni kaliper. Kalau kamu tak kenal ni kaliper. Tujuannya untuk mengukur berapa tebal otak kamu, berapa tebal lidah kamu. Makin tebal lidah, makin banyak kitab, maka mudahlah kamu nak mengatakan bahawa jalan-jalan itu sesat, bercanggah dengan apa yang Nabi sunahkan. Kamu hanya pandai menghukum, sedangkan pada hakikat yang sebenarnya kamu sendiri lari dari hukum. Kamu sendiri tak dapat melaksanakan hukum yang sebenar-benarnya hukum. Yang kamu tahu, untuk tunjukkan kamu hebat, maka cari kesalahan orang lain dan bahaskan. Kamu sekadar nak cari view. Kamu bercakap dalam media sosial. Kamu open bercakap dalam media sosial. Jadi tak salah orang lain juga bercakap di dalam media sosial tentang kamu. Kamu berani menjatuhkan hukum pada orang yang berpegang, yang bawa jalan-jalan kesufian, kewalian, yang memang sahih itu adalah wali, yang punya ribuan murid di seluruh dunia. Tarikat Naqsabandi, siapa yang tak tahu tarikat Naqsabandi? Tarikat Khalidiyah, siapa yang tak tahu? Guru Abbas Simpul,
Siapa yang tak tahu? Semua orang tahu. Bahkan boleh berada 2-3 tempat dalam satu masa. Bahkan boleh ke Mekah. Sedang pada zahirnya ia di tanah besar, tanah Melayu. Wali-wali Allah dahulu duduk di negeri 9. Bila tetamu datang rumah, boleh hidangkan kuih, yang mana kuih itu hanya ada di Temasek di Singapura. Dah kenapa sebenarnya kamu tebal sangat kitab-kitab kamu? Sudahlah. Ini bukan tempat kamu, ini bukan padang kamu, bukan ladang kamu, kamu tak tahu apa-apa. Ini jalan orang-orang, ijazah dari orang-orang yang membawa jalan-jalan hakikat, tarikat, lagi makrifat, lagi laduni. Orang yang berhujan berpanas menuntut ilmu, yang mengajar, mendidik jiwa, menjadi pencinta. Kamu dah bercakap dari hal akal. Allah tidak boleh dikenal dengan akal. Camkan baik-baik ni. Camkan baik-baik. Tajuknya kritikan terhadap Jabatan Mufti Negeri Sembilan berkaitan dengan zikir. Huwa Salman Ali.